Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey kelas, minggu ni insya-Allah kita akan belajar bab 3 iaitu matlamat dan jenis komunikasi Islam. Okey, slide yang Ustazah kongsikan tu disediakan oleh ACIS UiTM Cawangan Melaka. Okey, kredit lah untuk mereka sebab siapkan slide ni. Okey, hasil pembelajaran kita tengok slide kedua, kita pelajar akan dapat menjelaskan matlamat komunikasi Islam. Kenapa Islam ni kenapa perlunya komunikasi Islam ni, dan juga pelajar akan dapat menguraikan jenis-jenis komunikasi Islam. Okey, maknanya kita dah berkenalan tentang komunikasi Islam 2 minggu lepas. So, ni lebih kepada kita menyelam lebih dalam lah apa tu komunikasi Islam. Okey, kita tengok kandungan bab. Okey, kandungan bab yang pertama, matlamat komunikasi Islam ni ada ta'lim, mengajar ataupun dan juga ada tafhim, memberi kefahaman, ta'dib, mendidik, dan ada tabsyir, memberi khabar, dan juga tanzir, memberi peringatan, dan juga amar makruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan juga menghalang daripada kemungkaran. Okey, ni semua ni nanti kita akan tengoklah selepas pada ni. Dan juga jenis komunikasi Islam terbahagi kepada 4. Yang pertama ada intrapersonal. Yang ni yang kita cakap minggu lepas tu, komunikasi kepada diri sendiri. Dan kita ada komunikasi interpersonal. Interpersonal ni antara orang dengan orang, individu dengan individu. Okey, dan kita ada komunikasi asertif, dan kita ada komunikasi antara budaya. Okey, kita akan belajar lebih lanjut lah lepas ni. Okey, kita pergi kepada slide nombor 4. Setiap perbuatan yang dilakukan bergantung kepada niat serta matlamat tertentu. Macam kita cakap minggu-minggu lepas, yang setiap komunikasi, setiap kita punya bahasa, semua tu adalah bergantung kepada niat kita. Niat kita kenapa kita nak buat sesuatu tu. Okey, komunikasi yang baik perlu kepada ciri-ciri yang tertentu. Okey, kenapa kita belajar komunikasi Islam ni? Sebab kita nak tunjuk jenis-jenis komunikasi yang ada ciri-ciri tertentu yang menunjukkan komunikasi itu adalah komunikasi Islam. Itu yang kita nak kena tahu. Kenapa kita kena belajar komunikasi Islam ni. Dan juga terdapat berbagai jenis komunikasi berdasarkan keadaan tertentu. Ada banyak-banyak keadaan yang melibatkan pelbagai komunikasi dan melibatkan pelbagai jenis komunikasi. Okey, kita tengok slide kelima. Kita tengok itu matlamat komunikasi Islam. Saya cakap tadi yang pertama ta'lim tu, kita mengajar. Untuk tujuan mengajar, itu perlunya komunikasi Islam. Dan tafhim, memberi kefahaman. Dah ajar, kita nak bagi kefahaman. Itu pun salah satu matlamat dekat dalam komunikasi Islam. Dan kita ada ta'dib, memberi adab ataupun mendidik. Kita nak ajak orang supaya jadi lebih baik. Tu matlamat komunikasi Islam. Dan juga tabsyir, memberi khabar, memberitahu tentang apa yang Tuhan suruh buat, apa yang dijanjikan oleh Allah kepada orang beriman, apa yang dijanjikan oleh Allah kepada orang yang berbuat dosa. Dan juga tanzir. Ni tanzir, memberi peringatan kepada orang yang buat salah, membuat dosa, leka. Ni tujuan komunikasi Islam. Dan juga amar makruf nahi munkar, itu mengajak kepada kebaikan dan juga menghalang kemungkaran. Itu adalah matlamat komunikasi Islam. Okey, jelas Okey kelas, kita pergi kepada jenis-jenis komunikasi Islam yang kita tengok tadi ada 4. Okey, yang pertama kita pergi kepada slide ke-7, komunikasi intrapersonal. Okey, Ustazah cakap apa intrapersonal ni tadi? Ia adalah komunikasi dalaman kepada diri kita sendiri. Merujuk kepada bagaimana seseorang berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Individu itu sendiri berperanan sebagai sumber dan penerima. Dia yang bercakap, dia yang mendengar. Dia yang bercakap, dia yang memahami. Dia yang berfikir, dia yang tahu. Macam tu. Itu adalah intrapersonal, dengan diri sendiri, komunikasi dengan diri sendiri, yang macam kita cakap minggu lepas kan. Okey, yang kedua, mesej terdiri daripada pemikiran dan perasaan, manakala salurannya ialah otak yang memproses mesej. Okey, dia pemikiran kita, perasaan kita. Lepas tu kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri, dan kita sendiri juga yang faham. Okey, dan otak adalah
dia punya alat memproses mesej tu. Okey, yang ketiga, elemen fitrah harus dikaitkan secara sepadu dengan dimensi lain seperti ilahiyah dan alamiah, iaitu nilai-nilai sejagat dan universal. Okey, elemen fitrah ni ada benda yang memang kat dalam diri kita sendiri. So kita dalam intrapersonal ni, kita gunakan fitrah kita yang Allah jadikan kita suci, fitrah kita yang baik sebagai manusia tu, kita kaitkan pula dengan ilahiyah, iaitu apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan minta kita buat, apa yang Tuhan larang kita buat. Lepas tu kita gabungkan juga dengan alamiah, apa benda yang berkaitan dengan persekitaran kita. Itulah menghasilkan intrapersonal. Maksudnya komunikasi kita dalam diri kita ni, walaupun dia berlaku dalam diri sahaja, dia melibatkan fitrah kita, diri kita yang Allah dah jadikan kita tu, fitrah kita sebagai manusia, dan juga kita ada kaitan dengan apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan larang. Itu juga berkaitan dengan intrapersonal. Dan juga alamiah, benda persekitaran kita, benda yang kita lalui setiap hari. Itu adalah elemen-elemen dia. Nampak je macam bercakap dengan dia sendiri kan, tapi dia sebenarnya melibatkan banyak perkara. Dia melibatkan 3 elemen yang penting, iaitu fitrah, ilahiyah dan juga alamiah. Okey, boleh pergi ke slide ke-8. Tengok. Komunikasi intrapersonal ni dikenali juga sebagai komunikasi individu dalam konteks individu mengenali diri sendiri dengan lebih dekat dan berfikir dan mengingati kembali pengalaman silam untuk membentuk perhubungan yang lebih bermakna di masa hadapan. Okey, apa yang penting sangat ni bercakap dengan diri sendiri ni? Kita berfikir dengan diri kita sendiri, kita mengalami perasaan kita sendiri. Sebenarnya untuk apa? Untuk kita ingat balik, untuk kita ambil pengajaran dengan apa yang berlaku dan kita membentuk sistem yang lebih baik, komunikasi yang lebih baik pada masa depan. Okey, dan intrapersonal ni juga merupakan akar umbi kepada komunikasi fitrah. Ia melibatkan unsur-unsur dalaman seorang insan seperti al-aqal, al-qalb, ar-ruh, an-nafs dan al-fitrah. Okey, intrapersonal ni melibatkan apa-apa yang ada kat dalam. Itu al-aqal. Al-aqal tu apa? Otak. Al-qalb tu hati. Dia melibatkan otak, dia melibatkan hati. Ar-ruh, ruh tu kita punya ruh lah, ruh dalaman kita. Dan an-nafs, an-nafs tu diri kita. Dan juga al-fitrah. Al-fitrah ni yang Allah jadikan kita dengan kebaikan yang kita panggil al-fitrah. Okey, komunikasi intrapersonal pula dibangunkan atas dasar iman, Islam dan takwa. Ia melibatkan proses tertentu, iaitu ulul albab, gabungan fikir dan zikir, khalifah dan istikhlaf, al-falah, kejayaan, dan juga kualiti terbaik bagi an-nafs seperti nafs al-mutmainnah, nafs al-kamilah, nafs mardiyah, nafs radiyah dan kualiti sebagai ibad ar-Rahman. Okey, komunikasi intrapersonal ni kalau kita dalami lagi dalam, dia dibangunkan daripada iman dan Islam. Macam mana Allah nak kita bangunkan komunikasi intrapersonal ni? Dia mesti berlandaskan iman dan Islam. Iman, Islam dan takwa. Takwa kita kepada Tuhan. Maksudnya apabila kita bercakap dengan diri sendiri ni, kita tak nak gangguan lain. Kita nak daripada iman, kita nak daripada Islam, kita nak daripada apa yang Allah nak kita jadi dekat atas muka bumi ni. Dan dia melibatkan proses-proses tertentu. Antara proses dia adalah ulul albab. Ulul albab ni Al-Quran sebut dia, Allah nak kita ni menjadi golongan ulul albab, iaitu orang yang menggabungkan fikir dan juga zikir. Fikiran kita dan juga apa yang kita sebutkan, apa yang kita alami dan apa yang kita buat. Maknanya Allah nak dia seiring. Itu golongan ulul albab yang berfikir dan juga berzikir mengingati Allah. Macam tu. Dan juga khalifah dan istikhlaf. Ini adalah prosesnya. Kita menjadi khalifah. Khalifah tu adalah pemimpin di muka bumi ni. Maknanya komunikasi intrapersonal ni akan melibatkan proses khalifah dan istikhlaf, kepemimpinan kita sebagai manusia yang Allah jadikan untuk memimpin bumi ni, untuk memimpin dunia ni. Dan juga ada proses al-falah, maksudnya kejayaan. Kenapa kita menggunakan intrapersonal ni? Untuk mencapai kejayaan. Dan juga kualiti terbaik bagi an-nafs. Kualiti terbaik bagi komunikasi intrapersonal ni maksudnya
Tuhan ajarkan kita ada jenis-jenis diri dalam Al-Quran. Ada nafsul mutmainnah, maknanya hati yang tenang, diri yang tenang. Dan juga ada nafs kamilah yang sempurna. Dan ada nafs mardiyah, diri yang Allah redha kepada dia. Dan juga ada nafs radiyah, orang yang sangat redha kepada kehidupan dia. Dan juga ada ibadur rahman. Ibadur rahman ni adalah hamba kepada Allah yang maha penyayang. Ini antara diri-diri yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah nak kita jadi diri yang macam mana? Diri yang tenang, diri yang tidak dibebani dengan keduniaan, macam tu. Allah nak kita jadi diri yang sempurna, yang redha kepada kehidupan kita, yang diredai oleh Allah. Dan juga Allah nak kita jadi hamba-hamba Allah yang sangat penyayang. Maksudnya hati tu sangat lembut, hati tu sangat tenang. Ini adalah diri-diri yang disebut dalam Al-Quran. Betapa Al-Quran tu mementingkan komunikasi intrapersonal ni. Maksudnya dalaman diri kita tu kena baik. Tuhan nak kita ni, diri kita tu apabila kita bercakap dengan diri kita sendiri tu, asas dia adalah iman, asas dia adalah ketakutan kita kepada Allah, asas dia adalah Islam yang Allah ajarkan kepada kita. Itu komunikasi intrapersonal. Kita pergi ke slide ke-9. Tengok tu. Apa kepentingan komunikasi intrapersonal ni? Kenapa kita kena bercakap dengan diri sendiri ni? Ia merupakan asas untuk berkomunikasi dengan orang lain supaya lebih mantap dan berjaya. Macam mana kita nak bercakap dengan orang lain? Macam mana kita nak komunikasi dengan orang lain sedangkan kita dekat dalam diri kita pun tak selesai lagi? Kita sendiri pun tak tenang. Kita sendiri pun berserabut. Jadi intrapersonal ni asas. Dia sebelum kita bercakap dengan orang, sebelum kita memberi kebaikan kepada orang, kita sendiri baik dulu. Sebab itulah Islam tu, dia asas dia adalah niat. Maksudnya kita tu baik dulu, dalam diri kita baik dulu, cara fikir kita suci murni dulu. Barulah kita nak membina komunikasi yang baik dengan orang. Dan ia merupakan asas untuk memperbaiki setiap bentuk komunikasi yang lain. Apabila kita ada masalah dalam diri kita, kita bercakap dengan orang-orang asyik kecil hati dengan kita. Kita bercakap dengan orang-orang asyik sedih je bercakap dengan kita. Jadi kita bercakap dengan diri kita sendiri. Apalah yang aku buat ni? Kenapalah orang asyik kecil hati dengan aku? Jadi kita setiap masa bila kita bercakap dengan diri sendiri, kita tahu untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dan ia dapat membantu dalam membuat penilaian diri bagi membuat keputusan yang berkaitan dengan diri sendiri. Apa saja keputusan yang kita nak dekat dalam hidup kita ni, kita akan bercakap dengan diri kita sendiri dan kita akan dapat keputusan yang berkaitan dengan diri kita sendiri apabila kita berjaya dalam komunikasi intrapersonal ni. Jelas kita pergi ke slide ke-10. Tengok tu, ciri-ciri komunikasi intrapersonal. Apa dia ciri-ciri ni? Dia komunikasi berlaku dalam diri sendiri. Itu yang paling penting lah. Maksudnya bila kita cakap pasal intrapersonal ni, dia duduk kat dalam je, dia tak keluar. Dia bercakap dengan diri sendiri je. Sama ada akal dia bercakap dengan hati dia bercakap dengan diri. Nampak tak? Dia pusing. Dia mesti berlaku dalam diri sendiri. Dan komunikasi berlaku sepanjang masa dalam diri manusia. Setiap masa kita tengok tu, kita cakap dalam hati, kita nampak lampu isyarat merah, kita pun cakap dalam hati, kena berhenti. Dia berlaku setiap masa. Kita bau sesuatu, bau apa ni? Kita bercakap dengan diri kita sendiri. Dia berlaku setiap masa. Maknanya kalau orang normal ni memang dia bercakap je dengan diri dia sendiri. Kalau dah tak bercakap dengan diri sendiri tu, kena pergi check dengan doktor lah tu. Kita tengok pula, individu adalah sumber dan penerima mesej sendiri. Maksudnya dia sendiri yang keluarkan mesej dan dia sendiri yang terima mesej. Dan individu memberi maksud mesej dan terus bertindak dalam diri sendiri. Dia terus je, maksudnya diri sendiri dia je yang buat, dia tak melibatkan orang lain. Individu sering bercakap dengan diri sendiri. Samalah, komunikasi berlaku dalam proses mengenang sesuatu, mempertimbangkan sesuatu, mententeramkan diri. Semua berlaku dekat dalam diri sendiri. Kalau serabut tu, menenangkan diri, komunikasi intrapersonal. Sabar, jangan marah, macam tu lah. Sebab itulah Islam pun ada juga bagi tahu kita cara-cara nak handle diri daripada marah. Nampak tak? Islam tu mementingkan komunikasi intrapersonal tu. Kata Nabi, apabila kita marah dan kita dalam keadaan berdiri, kita kena duduk. Apabila kita dah duduk, tak reda juga, kita kena baring. Maknanya penting komunikasi intrapersonal ni. Aku marah lagi ni, kena duduk. Nampak tak?
Okey, dia berlaku dalam proses mengenang sesuatu. Apabila kita ingat, kita kenang, kita muhasabah diri, itu intrapersonal. Okey, individu melakukan komunikasi intrapersonal sebelum berkomunikasi dengan orang lain. Okey, samalah yang macam kita cakap tadi. Kalau kita melakukan komunikasi intrapersonal ni sebelum kita bercakap dengan orang lain, sebelum kita berkomunikasi dengan orang lain. Okey, kita pergi ke slide ke-11. Tengok, ini proses dia. Proses komunikasi intrapersonal. Dia melibatkan dengan diri sendiri sebelum kita melibatkan komunikasi dengan orang lain. Yang pertama, berbicara pada diri sendiri. Lepas tu dah berdialog dengan diri sendiri, bercakap. Akal jawab, akal tanya, hati jawab. Hati tanya, diri jawab. Okey, lepas tu kita adaptasi dengan persekitaran. Nak cakap apa? Cakap macam ni elok ke tak? Cakap ni macam tu. Lepas tu kita akan jadi persepsi. Dan akhirnya proses mempengaruhi dan diberikan suatu pengertian tertentu. Proses yang dalaman yang berlaku tu, dia diberikan pengertian tertentu. Apa rasa dia sedih, apa rasa dia gembira, macam tu. Lepas tu dia proses data dan juga memberikan maklum balas. Daripada komunikasi kita yang dekat dalam tu, kita proses sendiri, kita gunakan semua yang kita hadam sendiri apa yang berlaku, kita gunakan persepsi-persepsi kita kepada sesuatu dan akhirnya barulah kita memberi maklum balas. Itu adalah proses komunikasi intrapersonal. Nampak macam simple kan? Fikir cakap, fikir buat. Tapi sebenarnya dia berlaku dalam proses yang sangat panjang. Sebelum kan kita dapat memberi maklum balas. Okey, kita tengok ke slide ke-12. Itu adalah model komunikasi dakwah al-nafs. Okey, dakwah al-nafs ni sama je. Maksud dia adalah komunikasi intrapersonal. Apa yang berlaku dalam diri. Maksudnya macam mana nak menjadikan diri tu tadi, kan kita kena cakap tadi kan, diri tu mestilah fitrah, maksudnya benda yang baik. Maksudnya kita kena jadikan diri tu baik, berlandaskan iman, berlandaskan takwa. Jadi macam mana apa yang berlaku. Okay, ini adalah model komunikasi dakwah. Komunikasi tentang komunikasi intrapersonal ni tadi. Okey, kita tengok Allah tu dia ciptakan manusia. Dan dia nak manusia ni jadi apa? Dia nak manusia ni jadi hamba dia yang baik. Dia nak manusia ni jadi orang yang baik kepada orang lain. Tapi ada banyak gangguan. Gangguan syaitan, gangguan bisikan, gangguan nafsu, gangguan persekitaran, rakan sebaya yang mengajak kepada kemungkaran. Nampak tak? Ni, jadi benda ni akan memerlukan komunikasi intrapersonal yang baik. Maksudnya diri dia sendiri tu, macam mana dia nak kawal, macam mana dia nak mujahadah melawan benda tu, macam mana dia nak kontrol diri dia untuk buat apa yang Allah suruh, untuk larang diri dia daripada buat perkara yang Allah larang. Jadi untuk halang daripada gangguan-gangguan ni. Jadi apabila dia dapat hilangkan gangguan-gangguan ni, terhasillah ibadah yang Allah suruh. Allah suruh solat, puasa, zakat, haji. Maknanya dia membuat dekat dalam diri dia tu, berlaku dalam diri dia tu, melawan gangguan-gangguan yang menghalang dia daripada berbuat ibadah tu tadi. Dan akhirnya menjadikan tindak balas yang membawa kepada mendapatkan redha Allah. Ini adalah model komunikasi dakwah benas. Maksudnya dalam diri kita sendiri pun, kalau kita nak buat baik kan, memang kita rasa kan, macam aku ni kalau buat macam ni nanti rugilah, penat lah. Nampak tak? Benda tu adalah gangguan. Jadi kita akan balik kepada diri kita sendiri, yang Tuhan nak diri kita tu kena jadi baik. Kena buat apa yang Allah suruh, kena tinggal apa yang Allah larang. Okey, jelas jadi pentingnya komunikasi intrapersonal ni untuk menjadikan diri kita tu baik dan menjadi lebih baik. Apalah, macam kita sendiri cakap, kepala kita cakap, aku tak boleh ni buat macam ni, aku tak boleh ni teruskan macam ni, tak bagus ni, Tuhan tak bagi aku buat macam ni. Nampak tak? Itu berlaku dekat dalam diri dan akhirnya menjadikan kita orang yang sangat baik dan menjadikan kita hamba yang taat, yang seperti mana yang Allah suruh. Dan asal penciptaan kita manusia menjadi hamba yang baik dan menjadi khalifah yang terbaik dekat muka bumi ni. Okey, jelas Okey kelas, kita sambung kepada komunikasi interpersonal. Apa dia maksud komunikasi interpersonal ni? Tadi kita cakap tadi, komunikasi interpersonal ni lanjutan daripada komunikasi intrapersonal tadi. Sebab interpersonal ni dia melibatkan komunikasi antara individu yang berlaku secara bersemuka, face to face. Dan ia melibatkan proses bagaimana seseorang itu mencipta makna, mewujudkan perkongsian idea melalui interaksinya secara langsung dengan individu lain. Okey, dia mencipta makna. Maksudnya kita bercakap atau
ataupun kita melakukan satu komunikasi tu dan menghasilkan satu makna yang difahami oleh individu yang lain. Contohnya kalau kita salam, itu ada makna kepada antara individu dengan individu. Dan juga idea, contohnya kita berkongsi idea, kita ajak individu lain tu memahami idea kita tu, ataupun kita suruh hadam apa yang kita nak cuba cakap dengan dia tu. Jadi dia melibatkan individu antara individu dengan individu yang lain dalam mencipta makna. Okey, dan ia penting dalam setiap konteks hubungan, sama ada keluarga, hubungan kecerianan, majlis sosial, organisasi, dalam kehidupan bermasyarakat dan lain-lain. Okey, dia penting sebab kita interpersonal ni berlaku setiap harilah. Kita bercakap dengan kawan kita, bercakap dengan ibu ayah kita, adik-beradik kita, dan kalau kita pergi belajar, kita cakap dengan cikgu kita. Jadi itu adalah komunikasi interpersonal. Okay, kita pergi ke slide ke-14. Tengok ciri-ciri komunikasi interpersonal. Apa dia ciri-ciri dia? Komunikasi berlaku secara bersemuka. Dia melibatkan dua individu. Dia mesti ada lebih daripada seorang lah, maksudnya sama ada dua atau lebih, antara kumpulan atau dan individu, ataupun individu dengan individu. Dia mesti lebih daripada seorang. Okey. Dan ketika berkomunikasi, jarak antara kedua pihak yang berkomunikasi adalah rapat. Dia rapat. Kita cakap tadi dia face to face kan. Jadi dia rapat. Dia tak boleh jauh kalau interpersonal ni. Okey, dan dia dikenali juga sebagai proximity atau propinquity. Sebab dia dekat. Dia adalah rapat, komunikasi yang rapat, face to face. Okey, ketika berkomunikasi kedua pihak, iaitu sumber dan penerima, boleh memberi dan menerima maklumat. Ini berlaku kerana dilaksanakan secara bersemuka. Kalau macam tadi kita cakap pasal intrapersonal, yang memberi mesej adalah diri sendiri dan menerima mesej adalah diri sendiri. Tapi yang ni, yang individu, seorang memberi mesej dan seorang lagi menerima. Dan macam tu lah berlaku antara seorang dengan seorang yang lain, ataupun seorang dengan kumpulan yang lain. Okey. Maklumat yang disampaikan merupakan maklumat lisan dan tanpa lisan. Boleh berlaku dengan menggunakan bahasa, boleh dan juga perkataan. Boleh melibatkan lisan dan juga tanpa lisan. Sentuhan, pelukan contohnya. Okey. Itu maklumat yang disampaikan boleh lisan dan tanpa lisan. Okey, setiap individu harus meneliti dan memahami persoalan seperti apa yang perlu diperkatakan, kepada siapa dia patut berkata, bila dan seterusnya, bagaimana dia wajar berkata. Okey, ini penting apabila komunikasi interpersonal, kita mesti teliti apa yang kita nak cakap, apa yang kita nak buat. Sebab apa? Sebab kita melibatkan individu lain. Kita melibatkan orang lain. Kita bukan dengan diri kita sendiri. Kalau macam intrapersonal tadi, salah apa tu, okey aku salah fikir macam ni, boleh tukar sendiri je. Tapi kalau dengan orang lain, kita mesti teliti, kita mesti lebih berhati-hati apabila kita cakap. Macam saya ambil perumpamaan ni, macam contohnya ada orang cerdik pandai cakap, kalau kita buat sesuatu yang melukakan hati orang lain tu, macam kita ambil paku dan paku di hati dia. Macam kalau kita buat tak baik tu, kita lukakan hati dia, kita tarik paku tu, ada kesan dekat hati dia tu. Sebab itulah kita kena cakap benda yang baik. Kalau kita cakap benda yang tak baik, kita tinggal kesan di hati orang lain. Kita tinggal satu image buruk kepada orang lain. Sebab itulah kita kena cakap yang baik-baik. Itu komunikasi interpersonal. Kena lebih teliti sebab dia melibatkan perasaan orang lain, pemikiran orang lain, persepsi orang lain. Okey, jelas Okey, kita pergi kepada slide ke-15. Tengok Quran dan model komunikasi interpersonal. Quran dah sebut dah tentang interpersonal ni tadi. Apa yang Quran sebut? Okey, Quran sebut berlaku adil ataupun al-adil. Macam mana kita nak berkomunikasi dalam keadaan adil, tidak melebihi mana-mana pihak, dan juga kita mesti meletakkan satu pada tempatnya. Kita kena bercakap dengan betul pada waktu yang betul, pada keadaan yang betul. Itu macam Quran sebut tentang al-adil. Dan juga Quran sebut tentang berbuat baik ataupun al-ihsan. Apabila kita bercakap, apabila kita berkomunikasi, kita mestilah dalam keadaan baik ataupun ihsan. Dan juga Quran menghalang kita untuk bercakap bohong, tidak bercakap bohong. Okey, komunikasi interpersonal ni Quran tak bagi kita bercakap bohong dengan orang lain. Tak kira lah ibu bapa ke, adik-beradik ke, kawan-kawan ke. Dan juga Quran minta kita bersikap berpada ataupun qanaah dan tidak tamak. Mesti berpada, tidak berlebih-lebihan. Okey. Dan juga Quran ni mengajar kita untuk bersikap sabar. Dalam berkomunikasi ni kita kena sabar. Contohnya kalau nak marah sangat tu,
nak marah sangat. Kita hampa-hampa barang ke, kita pukul orang ke. Tapi sebenarnya Quran suruh kita sikap sabar. Kena sabar dulu, kena tenang. Sebab itulah Rasulullah ajar kita apabila kita marah tu, kita kena duduk. Kalau tak hilang lagi marah tu, kena baring. Sampailah hilang marah tu. Nampak tak? Jadi Quran suruh kita bersifat sabar. Dan juga Quran minta kita untuk sikap tawaduk, rasa rendah diri, rasa kita penuh dengan kekurangan. Jangan kita bila tengok orang tu nak komunikasi, aku lagi baik pada dia, aku mesti berhujah, yang hujah aku mesti lebih baik daripada dia, aku mesti lawan dia sampai dia kalah, macam tu. Quran tak ajar kita macam tu. Kita kena rasa tawaduk, kita rasa kekurangan, kita rasa kita hamba yang lemah, macam tu. Okey, dan Quran ajar kita untuk menunaikan janji. Quran ajar kita jangan bercakap suka hati kita je, nak tabur janji sana, cabur janji sini, tak boleh. Quran ajar kita apabila kita bercakap, kita kena tunaikan janji kita. Itu Quran ajar kita dalam komunikasi interpersonal. Okey, kita pergi ke slide ke-16. Tengok komunikasi interpersonal dalam dakwah. Okey, komunikasi interpersonal ni dikenali juga sebagai dakwah fardiyah antara individu dengan individu. Dan kita kena faham kepentingan bahasa dalam komunikasi dakwah. Bahasa ni mesti bahasa yang baik-baik, bahasa yang lemah lembut, yang membekas di hati orang yang nak dengar kita punya komunikasi tu, orang yang nak terima komunikasi kita tu. Okey, dan juga kita kena fahami latar belakang mad'u. Apa tu mad'u? Mad'u ni adalah orang, individu ataupun kumpulan yang kita nak bercakap. Sasaran kita, sasaran komunikasi kita tu. Okey. Bila kita bercakap pasal dakwah ni kan, bukannya ustazah je yang kena join dakwah ni. Dakwah ni kita sebagai orang Islam, apabila kita jadi khalifah tu, Tuhan minta kita tunjuk benda yang baik. Tuhan minta kita ajak orang lain kepada kebaikan. Jadi kita lakukan dakwah lah tu. Bukannya kena dakwah tu ceramah kat dalam TV ke apa kan. Tak, tu dakwah yang lebih spesifik. Tapi sebenarnya apabila kita ni menunjukkan perkara yang baik, kita mengajak perkara yang baik, kita bercakap benda yang baik, kita dah dikira dakwah. Okey, jadi fahami latar belakang mad'u. Kita kena faham sasaran kita tu, yang kita komunikasi tu. Kita nak ajak orang buat baik, kita kena tahu macam mana level dia, pemahaman dia, pemikiran dia. Macam contohnya, kalau kita nak cakap dengan budak sekolah, nak ajak budak sekolah buat baik, adik-beradik kita contohnya, nak halang dia daripada buat benda tak baik, kita nak ajak dia solat contohnya. Kita kena faham dia. Janganlah kita bercakap macam kita bercakap dengan orang universiti pula. Kita cakap dengan level dia. Jadi kita faham. Itu fahami latar belakang mad'u. Okey, dan juga guna pelbagai pendekatan dalam menangani mad'u yang melakukan kesalahan. Samalah tadi. Macam contohnya nak ajak adik-adik kita, dia tak nak solat contohnya. Kita gunakan macam-macam pendekatan. Kita faham dia, kita tengok keadaan dia macam mana lagi, apa yang adik aku suka, apa yang adik aku tak suka. Nampak tak? Jadi kita guna pelbagai pendekatan. Ini saya bagi dalam skop yang kecil lah. Tapi apabila orang berdakwah dengan cara yang lebih besar, lebih besarlah konteksnya. Okey, dan jalinan komunikasi melalui ucapan salam. Mesti kena cakap yang baik-baik, mesti kena komunikasi tu dengan keadaan kita bagi salam, orang terima dengan baik. Nampak tak? Okay. Dan kesederhanaan bercakap. Tak berlebih-lebihan, tak bercakap tu dia sederhana tu daripada segi sebutan pun sama. Kita bercakap tidaklah kasar sangat, tidaklah lembut sangat sampai tak dengar, halus sangat suaranya, sampai tak jelas. Kita kena bersederhana dalam bercakap tu. Dan juga ambil kira persoalan semasa sebagai topik perbincangan. Bila kita nak cakap dengan orang, kita kena tahu topik-topik yang dia suka, kita kena tahu topik-topik yang menarik minat dia, kita kena tahu apa yang dia tak suka untuk kita tinggalkan. Dan juga kita kena jadi pendengar yang baik. Untuk kita sampaikan dakwah, untuk kita tunjukkan kebaikan kepada orang lain ni, kita mesti jadi pendengar yang baik dulu. Jangan kita je asyik nak cakap, orang lain kena dengar je. Dia ada masalah ke, dia tak ada masalah ke, dia boleh terima, dia jelas ke tak ke, kita tak tahu pun, kita cakap je, tak faham apa masalah dia. Tak boleh lah, kita kena jadi pendengar yang baik. Okey, itu sahaja dalam komunikasi interpersonal. Okey, jelas Okey kelas, kita sambung komunikasi asertif. Apa tu komunikasi asertif?
Komunikasi asertif ni adalah satu bentuk komunikasi hikmah atau bijaksana yang sangat digalakkan dalam Islam. Okey, tadi kita dah belajar intrapersonal, interpersonal, lepas tu ada komunikasi asertif. Asertif ni adalah komunikasi yang menjadi anjuran Islam kepada kita untuk kita gunakan sebagai cara komunikasi kita. Dia diertikan sebagai satu tingkah laku atau sikap interaksi dengan tegas, jujur dan benar sejajar dengan penyataan individu tentang perasaan, kehendak, fikiran dan hak-haknya tanpa menimbulkan perasaan kebimbangan diri dan menyakiti perasaan orang lain. Okey, maknanya komunikasi asertif ni dia bercakap tentang sesuatu benda yang betul, yang benar, yang jujur, apa perasaan dia, kehendak dia, fikiran dia. Contohnya kalau tengah marah, kita boleh marah tapi marah yang macam mana. Tapi yang paling penting tidak menimbulkan perasaan kebimbangan diri dan menyakiti perasaan orang lain. Maksudnya kalau kita rasa sedih ke, kita rasa kecewa ke, kita boleh nyatakan, kita boleh bagi tahu, kita boleh maksudnya kita boleh ekspresikan melalui komunikasi, tapi yang penting tidak menyakiti perasaan orang lain dan tidak menimbulkan kebimbangan diri tu. Maksudnya kita tak simpan dekat dalam hati kita. Kita berkomunikasi untuk meluahkan benda tu, tapi dalam masa yang sama kita tak menyakiti orang lain. Itu kita panggil komunikasi yang hikmah atau bijaksana yang sangat digalakkan dalam Islam. Okey, tengok slide ke-18. Tengok tu komunikasi asertif. Komunikasi asertif ni dia duduk di dia pertengahan. Kan kita selalu cakap Islam ni dia suka bersederhana, dia suka kesederhanaan, dia suka di pertengahan, benda yang tidak berlebihan dan tidak berkurangan. Jadi komunikasi asertif ni dia duduk di tengah-tengah. Dia adalah di titik tengah antara komunikasi pasif dan agresif. Kalau pasif ni kita rasa sedih, kita simpan. Tapi sedih, makin hari makin sedih, makin hari makin kecewa, makin hari makin geram. Kalau kita marah tapi kita simpan, tak apalah simpan, tak apalah terima, macam tu. Itu pasif. Tapi agresif pula, kita terlalu meluahkan. Rasa tak puas hati sikit, habis cakap-cakap, hentak-hentak apa semua. Itu agresif. Tapi asertif ni di tengah-tengah. Dia tidak pasif, dia menyatakan perasaan, dia memberitahu apa yang dia rasa. Dia kalau dia marah dia bagi tahu tapi cara yang betul. Kalau agresif ni dia dalam keadaan yang nak lepas je apa yang dia rasa. Pasif ni pula tidak lepaskan langsung, simpan je. Jadi asertif ni lah yang digalakkan oleh Islam. Dia adalah di pertengahan. Okey, dia mengutamakan memberi pandangan dan pendapat serta perasaan tanpa memaksa serta tidak melanggar hak-hak orang lain. Maksudnya setiap orang berhak bagi pendapat. Setiap orang boleh bagi pandangan. Setiap orang ada dia punya sudut pandang dia sendiri. Tapi dia tidak memaksa orang lain untuk terima pandangan dia. Dia tidak paksa orang lain untuk katakan pendapat dia benar. Dan benda tu apabila dia berkomunikasi ni, dia tidak melanggar hak-hak orang lain. Maksudnya dia berkomunikasi dekat dalam batasan dia sendiri sahaja. Itulah komunikasi asertif. Komunikasi ini mewujudkan perhubungan yang harmoni sesama manusia sehingga terciptanya suasana menang-menang ataupun win-win situation kita panggil. Kita sendiri pun lepas apa yang kita rasa, tidak terbuku, kalau marah pun tak tersimpan sampai boleh menyebabkan penyakit rasa marah yang sangat-sangat, kan. Tapi dia pun tidaklah juga melukakan orang yang kita bagi tahu perasaan kita tu. Jadi win-win situation. Kita di pertengahan je. Okey, nampak itu komunikasi asertif. Tengok ke slide ke-19. Komunikator dan golongan sasar mengutamakan dan mementingkan penggunaan bahasa yang baik. Maksudnya kita nak bercakap apa yang kita rasa. Kita nak bagi tahu pandangan kita. Kita nak utarakan pendapat kita. Tapi kita sebagai komunikator tu menggunakan bahasa yang baik. Dan juga orang yang menerima tu dia juga guna bahasa yang baik. Maksudnya saling mengguna perkataan yang baik, macam tu, okey. Dan mendengar dan menghargai pandangan yang berbeza dengan melihat perbezaan dari sudut pandangan yang positif. Maksudnya apabila kita bercakap, jangan nak faham apa yang kita faham je. Dia ni bercakap jadi kita pun ada persepsi sendiri. Lepas tu kita pun nak marah juga. Jadi tak selesai masalah. Jadi kau kutuk aku pun maki kau balik. Tengok gambar tu, kan. Jadi tak selesai. Kita kena
dengar apa dia nak cakap. Kalau orang tak puas hati dengan kita, kita dengar dia cakap. Tapi orang yang nak bagi tahu tak puas hati pun kenalah cakap guna bahasa yang baik-baik. Okey, pandangan aku macam ni, kau tak baik buat macam ni. Cakap baik-baik. Orang yang menerima pun nak kata aku tak baik lah tu, nak kata aku tak baik lah tu, tak boleh macam tu. Terima, betul juga apa dia kata. Macam tu. Jadi komunikator dan golongan sasa, iaitu pemberi mesej dan penerima mesej, perlu menggunakan bahasa yang baik dan juga memandang daripada sudut yang positif. Kita kena dengar dan kita kena hargai pandangan orang lain yang mungkin berbeza dengan pandangan kita. Tapi kita menggunakan maksudnya kita membalas dengan cara yang baik walaupun orang tu berbeza pendapat ataupun pandangan dengan kita. Okey. Kita tengok slide ke-20. Tengok tu pendekatan komunikatif asertif. Macam mana pendekatan dia? Komunikasi asertif ni dia akan mempengaruhi orang lain secara positif. Kita bagi tahu pendapat kita tapi menggunakan bahasa yang baik. Aku rasa kau tak boleh buat macam ni sebab cuba kau fikir balik. Contoh, dia mempengaruhi orang lain secara positif. Maksudnya bukannya kita paksa-paksa tak boleh buat macam ni tak. Kita cakap lembut-lembut, kita guna bahasa yang sopan sampai orang tu rasa terpujuk dan terikut. Macam tu. Okey, dan dia juga menjelaskan perasaan, keinginan dan tujuan dengan cara yang dapat diterima oleh orang lain. Kita nak bagi tahu perasaan kita. Kita manusia, kita berperasaan. Kita ada rasa tak suka, kita ada rasa suka. Macam mana kita nak bagi tahu rasa tak suka kat orang? Dengan cara yang diterima oleh orang lain. Menggunakan komunikasi asertif ni lah. Okey, dan kita mampu berkomunikasi dengan sabar dan juga tegas dalam menentukan pilihan tanpa memberi tekanan kepada orang lain. Okey, macam saya cakap tadi, kita semua ada pandangan kita sendiri. Kita semua ada pendapat kita sendiri. Okey, dan kita tak paksa orang lain untuk terima pendapat kita tu. Dan kita tak bagi tekanan untuk orang terima pandangan kita tu. Okey, dan komunikasi asertif ni juga akan membuatkan kita yakin dengan kemampuan diri sendiri. Aku sendiri ada pandangan, kau layak berpandangan dan aku layak berpandangan. Dan kita boleh bercakap sama-sama pandangan kita. Dan kita boleh kita boleh mencari keharmonian dalam perbezaan pendapat kita tu. Okey, jelas Okey, kita pergi ke slide ke-21. Tengok beberapa teknik berkaitan metod komunikasi asertif. Okey, menggunakan ekspresi muka yang baik. Okey, kalau kita bercakap tentang kesedihan kita tapi muka kita tu macam tak menggambarkannya. Kita kena pakai ekspresi muka yang baik. Kena bagi tahu dengan cara yang baik. Dan juga selalu menjaga pandangan mata. Apabila kita bercakap dengan orang, mata tu kalau melilau-melilau, pergi ke lain-lain, maksudnya tak berkesan. Kita jaga pandangan mata kita, cakap betul-betul. Orang boleh baca bahasa daripada melalui mata. Maksudnya mata kita kalau marah beza tak? Kalau marah kan jadi mata macam bulat, mata hitam tu macam besar kan. Tapi pandangan mata ni kita kena bagi yang cara tepat lah. Kalau betul kita marah, kita tunjuklah marah. Kalau kita sedih, pandangan mata tu kena cara yang sedih lah. Macam tu. Jadi pandangan mata tu juga tak boleh nak pandang-pandang ke lain, tak fokus. Kalau bercakap nak bagi tahu perasaan kita, pakai pandangan mata yang betul. Okey. Dan ketiga, menjaga intonasi suara ketika memberi penegasan. Intonasi suara ni dia ada naik turun. Maksudnya kalau kita tenang tu kita cakap lembut. Bila kita nak tegas, kita pun cakap tegas. Ni penting ni. Macam tu. Jadi ni penting ni. Jadi tak sampai. Ni penting ni. Dengar ni. Semua ini penting. Macam tu. Jadi orang pun okey. Itu tegas. Okey. Dan komunikasi asertif juga, macam mana tekniknya? Dialah mendengar dengan baik. Macam ni kita nak memahami lawan bercakap kita tu. Kita dengar dia dengan baik dulu. Daripada pendengaran yang baik itulah kita boleh faham. Okey, dan yang terakhir, kita mengemukakan pertanyaan dengan sopan. Dan kalau tak faham, kenalah tanya kan. Kalau tanya tu pula, tak bolehlah tanya tu macam marah-marah. Kenalah tanya tu elok-elok, sopan, bahasa yang baik. Okey, itu antara teknik-teknik metod komunikasi asertif. Okey, jelas Okey, kita teruskan dengan komunikasi antara budaya. Apa dia komunikasi antara budaya ni? Okey, orang awam ni dia faham budaya ni adalah macam kesenian, tarian, nyanyian, teater, macam tu, itu budaya kan. Tapi sebenarnya ahli sains sosial ni dia menganggap komunikasi ni adalah cara hidup manusia. Apa sahaja yang kita lalui sehari-harian berkaitan dengan pengetahuan kita, kepercayaan kita, undang-undang, kesenian, moral, adat istiadat, semua sekali tu kita namakan dia sebagai budaya. Okey. Dan
apa sahaja yang manusia lakukan dalam memenuhi keperluan ahli dalam masyarakat. Maksudnya apa sahaja kita lalui setiap hari, makanan kita, cara percakapan kita, kelompok yang kita hidup, itu kita panggil budaya. Okey, kita akan belajar tentang komunikasi antara budaya ni. Okey, kita tengok ke slide ke-23. Budaya tu meliputi gaya atau cara hidup atau sesuatu yang menjadi kebiasaan dalam suatu masyarakat. Macam saya cakap tadi, ada makanan, ada cara bercakap, cara hidup, dialek, itu kita panggil budaya. Simbol, makna, andaian dan peraturan yang dibentuk serta diperturunkan atau diwariskan dari satu generasi ke satu generasi, itu budaya. Maksudnya apa sahaja yang kita dapat daripada nenek moyang kita, yang kita warisi dari generasi ke satu generasi. Macam kita orang Melayu, kita ada kita punya makna, kita ada andaian kita ada gaya kita sendiri. Itu diperturunkan daripada satu generasi ke satu generasi yang lain. Okey, budaya juga adalah identiti suatu masyarakat yang perlu diketahui supaya proses komunikasi dapat berlangsung dengan berkesan. Okey, jadi penting kita kena tahu budaya orang apabila kita nak berkomunikasi ni. Berkomunikasi yang berkesan. Kita kena tahu pasal budaya ni. Ada orang dialek dia macam ni, ada orang dialek dia macam ni, padahal gunakan perkataan yang sama. Ada orang guna perkataan yang sama tapi sebenarnya bawa maksudnya berbeza-beza. Jadi kita kena faham melalui budaya tu. Okey, tengok ke slide ke-24. Tengok tu, erti komunikasi antara budaya. Komunikasi antara budaya adalah satu transaksi, proses secara simbolik yang melibatkan perkongsian bermakna antara manusia yang datang dari pelbagai budaya. Okey, dia adalah satu proses yang kan kita cakap tadi, komunikasi adalah kita perkongsian makna, idea kan. Maksudnya kita berkongsi satu makna yang sama. Jadi itulah antara budaya, daripada pelbagai budaya, dan kita melalui satu proses. Itulah proses komunikasi antara budaya tu. Kita berbeza-beza, kita ada latar belakang yang berbeza kan, tapi kita nak buat satu perkongsian yang ada maknanya. Itulah komunikasi antara budaya. Okey, interaksi antara manusia mempunyai persepsi budaya dan sistem simbol yang berbeza untuk mengubah konteks komunikasi. Ini menunjukkan bahawa komunikasi antara budaya merupakan pempindahan dan perkongsian maklumat dan mesej antara manusia yang mempunyai perbezaan budaya antara satu sama lain. Okey, ini dia punya penjelasan kan. Okey, kita nak faham antara budaya dengan budaya, kita nak berkongsi maklumat. Budaya ni macam mana cara dia, budaya ni macam mana cara dia. Jadi setiap satu budaya dengan budaya yang lain tu apa perbezaan dia, apa persamaan dia. Jadi benda ni lah semua adalah pengertian komunikasi antara budaya, iaitu interaksi antara manusia. Dia punya perkongsian kepada makna. Okey, kita pergi ke slide ke-25, itu peranan dakwah dalam komunikasi antara budaya. Okey, komunikasi antara budaya dalam konsep dakwah ialah proses dakwah yang mengambil kira dan perhatian terhadap kepelbagaian budaya antara pendakwah dengan mad'u. Okey, kita tengok Islam tu kan agama rahmat, Islam tu kan memahami, Islam tu kan menyenangkan. Okey, jadi kita faham apabila kita nak berdakwah, kita nak menyampaikan kebaikan, kita nak menunjukkan sesuatu kebaikan, kita kena faham dulu budaya mad'u tu, budaya sasaran yang nak terima tu. Jadi itulah pentingnya kepada pendakwah ni untuk mengenali mad'u dia, mengenali budaya mad'u dia. Okey, dan kita tengok pula peranan dakwah dia, kepelbagaian dari pelbagai sudut antara penyebab terjadinya gangguan atau halangan interaksi antara kedua-dua pihak jika pendakwah terutamanya tidak memahami budaya dan latar belakang kehidupan mad'u. Okey, ini kita cakap halangan komunikasi. Apabila pendakwah tu sendiri tak faham budaya tempat tu. Kan kita ada budaya-budaya kita sendiri, makan kena duduk, macam tu. Kita ada kemungkinan ada budaya yang makannya berdiri. Jadi kita kena faham macam mana untuk sebelum kita nak tunjukkan kebaikan tu, kita kena tahu dulu budaya-budaya setempat, budaya-budaya masyarakat yang kita nak jadikan mad'u tu. Jadi pemahaman aspek budaya dalam konteks dakwah amat penting bagi mewujudkan pendekatan budaya berteraskan kedamaian dan toleransi. Jadi kita faham yang kita ni untuk berdakwah, untuk tunjukkan kebenaran Islam, kita kena faham yang orang sasaran kita tu ataupun budaya orang yang nak menerima tu mad'u tu, dia berlatar belakangkan budaya yang pelbagai, cara hidup yang pelbagai. Dia tu lain dengan apa yang kita nak cuba bawa. Jadi kita kena memahamilah supaya dapat mewujudkan komunikasi yang harmoni. Okey.
Okey, kita pergi kepada slide ke-26. Al-Quran menggunakan kepelbagaian istilah dalam menerangkan kelompok-kelompok manusia seperti al-mu'minun, al-kafirun, al-munafiqun, al-muhsinun, al-musyrikun, al-kadhibun dan juga kaum. Kaum ini terdiri daripada ada kaum Lut, ada kaum Ad, ada kaum Samud. Jadi dekat dalam daripada penerangan ini ataupun daripada klasifikasi manusia ini, Al-Quran menerangkan bahawa manusia itu terdiri daripada macam-macam budaya, macam-macam latar belakang, macam-macam sifat. Okey, macam contohnya ada al-mu'minun. Al-mu'minun itu adalah orang-orang yang beriman. Kan, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Tuhan. Okey, dan juga ada al-kafirun, ada orang-orang kafir. Kan, Al-Quran pun mengiktiraf kewujudan orang-orang kafir ini. Ini adalah budaya-budaya yang berbeza lah untuk kita mengetahui tentang manusia. Macam contohnya al-munafiqun, ada yang di hadapannya macam Islam tapi sebenarnya di hatinya tidak. Jadi macam mana Al-Quran menerangkan macam mana kita nak berhadapan dengan orang-orang yang macam ni. Dan juga ada al-muhsinun, orang-orang yang baik. Ada al-musyrikun, orang-orang yang mensyirikkan Allah. Dan juga ada orang al-kadhibun, orang yang menafikan keimanan kepada Allah. Dan juga ada kaum-kaum, ada kaum, kita tahu kaum Lut yang memang masalah dengan daripada segi mengingkari suruhan Rasul, dan juga ada masalah dengan dia punya keinginan kepada kaum sejenis. Itu adalah kaum Lut kan. Lepas ada kaum Ad, ada kaum Samud, ada kaum-kaum yang pelbagai masalah di dalam Al-Quran. Macam contohnya kaum yang tidak beriman kepada Allah, kaum yang mengingkari Nabi, kaum yang cuba membunuh Nabi. Itu adalah macam-macam jenis orang di dalam Al-Quran yang Allah minta kita untuk berhadapan dengan jenis-jenis budaya ni, pelbagai budaya ini. Dan juga yang kedua, Al-Quran juga mengemukakan fakta bahawa manusia berasal dari satu keturunan terdiri dari lelaki dan perempuan. Dalam masa yang sama, walaupun Al-Quran itu menerangkan pelbagai jenis budaya, pelbagai jenis latar belakang manusia, Al-Quran juga beritahu bahawa manusia ini dia berasal daripada satu keturunan, hanya daripada Adam dan Hawa sahaja. Dan manusia ini mestilah daripada lelaki dan perempuan. Kan, maksudnya Al-Quran mengiktiraf bahawa kita ini adalah satu jenis, kita ini adalah satu keturunan, kita ini adalah satu bangsa manusia. Kan, jadi walaupun kita ini satu keturunan, walaupun kita ini satu jenis manusia kan, tapi kita ada pelbagai latar belakang, kita ada pelbagai budaya untuk kita saling mengenal, untuk kita saling mengajak kepada kebaikan. Okey, kita ke 27. Ini antara persiapan pendakwah, iaitu pemeliharaan diri sendiri, sama ada dari segi fizikal, penjagaan kesihatan ataupun rohani, pemakanan seimbang dan halal yang baik, zikir, solat, tilawah Al-Quran, ilmu pengetahuan dan pergaulan dengan orang soleh. Okay, ini pendakwah sebelum dia nak berdakwah kepada mad'u dia yang berlainan budaya pada dia. Maksudnya dia antara budaya ni kan berbeza-beza. Jadi mad'u tu yang berlatar belakangkan budaya yang beza. Jadi dia kena ada pemeliharaan diri. Dia nak kena jaga daripada segi fizikal dan rohani. Fizikal dia pun kena kuat. Dia kena makan sihat. Dia kena kuat, tak sakit kan, tak sakit yang melampau lah, tak sakit yang teruk lah maksudnya. Okay, badan dia sihat, kuat. Dan daripada segi rohani pula, dia makan makanan yang halal. Lepas tu dia kuat beribadat, dia mempunyai ilmu pengetahuan yang baik, dan juga dia tu bergaul dengan orang-orang soleh. Itu persiapan pendakwah pada asal sebelum dia nak berdakwah. Okey, dan juga penyucian diri. Ini tazkiyah an-nafs. Dia kena, ni kita cakap daripada dalam diri tu kena baik, niat tu kena elok. Dalam diri tu maksudnya keimanan kuat. Okey, dia ada kaedah muhasabah, mujahadah. Mujahadah ni melawan daripada perkara-perkara buruk yang tadi kita cakap tadi kan. Setiap orang tu nak buat kebaikan ada gangguan, halangan daripada luar kan. So mujahadah ni lah yang menghalang daripada terjebak kepada perkara buruk tu. Okey, dan muraqabah. Muraqabah ni mendekatkan diri kepada Allah. Dan juga ada muaqabah dan musyaratah dan mu'atabah. Okey, ini term-term yang digunakan untuk pendakwah ni mempersiapkan diri. Macam mana dia nak kuatkan diri dia untuk menjadikan diri dia tu lebih baik sebagai pendakwah. Okey, dan mendahulukan kuah akliyah berbanding kuah ghadabiyah dan wahmiyah syaitaniyah. Okey, apa dia kuah akliyah ni? Kuah akliyah ni adalah kekuatan akal.
dia mesti dahulukan kekuatan akal berbanding dengan kuah ghadabiyah. Kuah ghadabiyah ni kan marah-marah, paksa-paksa macam tu. Kita nak ajak kepada Islam, tapi kita kena pakaikan akal kita. Kita pakaikan cara strategi kita menggunakan akal lebih baik daripada kita menggunakan kekerasan. Itu kuah ghadabiyah tu, paksa-paksa orang untuk masuk untuk terima Islam macam tu. Sebab kita nak berdakwah kan. Dan wahmiyah syaitaniah tu lebih kepada perasaan yang mengikut hawa nafsu syaitan. Okey, jelas Jadi kita kena gunakan quwwah akliyah, itu kekuatan akal berbanding daripada nafsu ataupun menggunakan kekerasan untuk biar orang dekat kepada Islam. Okey, kita tengok ke-28. Slide ke-28, memanfaatkan dakwah secara interpersonal. Okey, dakwah secara hikmah melalui pendekatan ilmiah. Dia ada kejujuran, keadilan, sistematik, fakta dan padat fakta tu. Okey. Dan kita ada juga dakwah secara mau'izah al-hasanah, iaitu teladan yang baik, pengajaran yang benar. Okey, dan ni antara dakwah-dakwah dekat dalam Islam. Dia ada secara hikmah. Hikmah ni melalui kita punya ni lah pendekatan ilmiah semua. Dan kita juga ada dakwah secara mau'izah hasanah. Mau'izah hasanah ni kita bagi pengajaran yang benar. Dan kita ada dakwah secara mujadalah bil husna, iaitu dialog, berdebat, berdiskusi. Kita nak ajak orang kepada kebenaran. Jadi kita pun ada hujah-hujah kita sendiri. Jadi kita nak ajak orang untuk dengar hujah kita tu melalui dialog, debat, mengajak orang lain untuk mengenali Islam tu melalui mujadalah bil husna. Mesti bil husna. Bil husna tu maksud dia dengan baik. Mujadalah itu kita interaksi dengan baik. Macam tu. Dan kita juga ada at-ta'aruf melalui pertukaran budaya positif. Kita kenalkan budaya kita yang baik dalam Islam macam ni. Jadi kita pun iktiraf juga budaya-budaya diorang yang tidak bersalahan dengan agama. Jadi kita iktiraf, budaya yang positif tu kita ambil, betul boleh guna dekat dalam diri kita. Itu at-ta'aruf, saling bertukar-tukar budaya yang positif. Okey, kita ada al-islah juga. Al-islah ini pembaikan berdasarkan wasatiyah. Kita cuba memperbaiki keadaan berdasarkan prinsip-prinsip kita. Dan juga kita ada at-tilawah, pembacaan terhadap kebenaran yang bersifat universal. Okey, dan kita ada at-tausiyah. Dekat dalam dakwah interpersonal kita ada at-tausiyah, iaitu saling berpesan dalam kebaikan termasuk dalam memberikan kritikan yang membina. Okey, tausiyah ni saling beringat-ingat kan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri kan, kita saling berpesan-pesan. Dan juga kita ada at-ta'lim, iaitu proses pembelajaran dengan mekanisme dialog. Okey. Dan kita ada al-uswah al-hasanah, iaitu contoh tauladan yang baik dalam mencari titik persamaan sama ada dari segi ucapan maupun perbuatan. Okey, al-uswah al-hasanah. Okey, ini antara dakwah-dakwah yang diperkenalkan oleh Islam. Maksudnya macam mana cara kita mesti dengan ilmu, cara kita mesti teladan yang baik, tunjukkan diri yang baik, kita mesti ajak orang dialog dengan cara yang baik, dan kita juga memperkenalkan budaya kita dengan cara yang baik. Semua mesti kena cara yang baik. Okey. Tengok slide ke-29. Ini adalah prinsip dakwah antara budaya. Tengok macam mana kita nak berdakwah dengan orang lain yang berlainan budaya dengan kita. Okey, ini adalah prinsip-prinsipnya. Yang pertama, prinsip tauhid, dengan mengajak ke jalan Allah. Kalau orang tu dia tak kenal Allah, kan? Jadi kita yang pertama yang kita kena bawa adalah prinsip tauhid, mengajak ke jalan Allah. Yang paling penting tadi kita nak cakap kan, kita nak ajak kepada Allah tu dengan cara yang baik. Kita nak kenalkan diri orang lain kepada Allah tu dengan cara yang baik. Jangan memaksa-maksa. Jangan kata kau kafir, kau tak baik, macam tu tak. Maksudnya kita dengan cara yang lembut, kita mengenalkan Allah tu dengan sifat-sifat dia yang penyayang, yang sangat menyayangi hamba-hamba dia, macam tu. Okey, dan prinsip yang kedua ada prinsip mau'izah al-hasanah. Sama yang tadi kita cakap tadi, ada tutur kata yang baik, ajakan secara baik dan nasihat yang bermakna. Kita ada, iaitu menggunakan lisan kita, kata yang baik, ajak yang baik, jom kita buat perkara yang baik, macam tu. Dan kita juga ada prinsip al-hikmah. Al-hikmah ni apa? Dia mengajak secara bijaksana sehingga mereka tidak tersinggung dengan ajakan tersebut. Maksudnya kita nak ajak orang tu, tapi kita menggunakan kita punya kebijaksanaan. Kita menggunakan prinsip yang tidak melukakan hati dia, tidak mengatakan diri dia salah, tapi dia mampu berfikir dengan ajakan kita tu, dia mampu berfikir bahawa jalan yang kita bawa tu adalah lebih baik daripada jalan yang dia ada sekarang. Okey, faham Itu prinsip hikmah, iaitu kebijaksanaan. Okey.
Kita pergi kepada slide ke-30, tengok prinsip dakwah antara budaya. Ini sambungan dia lah. Prinsip-prinsip yang ada, ini prinsip mujadalah bil husna, iaitu kita cakap tadi kan. Kita cakap ada dialog, macam mana kita nak kenalkan orang yang tidak memahami Islam, macam mana kita nak tunjuk. Okay, melalui hujah-hujah. Macam mana hujah-hujah ni kita bentangkan? Melalui dialog kan. Dialog yang macam mana? Tapi yang paling penting, kalau kita nak ajak orang berdialog, kita mesti pasakkan niat dengan yang betul. Kita nak bagi tahu mereka tentang hujah kita, mengajak kepada kebenaran. Dia bukan emosi kita ataupun kita nak rasa kita betul. Tu tak boleh sebab itulah dia bil husna. Maksudnya kita berdialog ni untuk tunjukkan kebaikan, untuk mengajak kepada kebaikan. Bukannya nak marah-marah, bukannya nak menghina-hina, nak mengkafirkan orang. Itu tak boleh. Okey, itu sebab itulah mujadalah bil husna, dialog yang baik. Okey, kita ada prinsip alamiah atau universal. Dia prinsip alamiah ni kita universal. Kita ada Islam ni dia dibawa kepada seluruh alam. Maksudnya tak ada had, tak ada batasan. Jadi kita nak tunjukkan Islam ni adalah satu agama yang menerima kepelbagaian, yang menghargai budaya lain. Maksudnya macam tu kan. Jadi Islam ni dia adalah untuk semua. Itulah prinsip alamiah, iaitu universal, diterima oleh semua orang. Maksudnya dia ciri-ciri yang ada pada Islam tu yang mudah diterima oleh semua orang dan diperlukan oleh semua orang. Itu prinsip alamiah dekat dalam dakwah antara budaya. Okey. Dan prinsip at-tahrir, iaitu pembebasan, sama ada di pihak pendakwah yang bebas berdakwah kepada siapa saja pun, dan mad'u pun bebas. Maksudnya kita nak tunjuk yang dekat dakwah antara budaya ni, prinsip-prinsip dia ada prinsip at-tahrir. Tahrir ni kita bagi kebebasan. Kita dah bentangkan hujah, kita dah bagi dah apa yang betul, kita dah tunjuk dah qudwah hasanah tadi kan. Maksudnya teladan yang baik kan. Kita dah tunjuk kena buat macam ni, kena buat macam ni, tak boleh buat macam ni. Kita dah tunjuk. Tapi ada prinsip at-tahrir, iaitu bebas. Yang pendakwa boleh bebas berdakwah kepada siapa saja, dan yang menerima dakwah pun boleh bebas, sama ada nak terima atau tak. Okey, jelas Okey, kita tengok ke slide ke-31. Tengok. Itu matlamat komunikasi, menghasilkan tujuan-tujuan tertentu serta memberi kesan kepada pihak yang terlibat. Dan itulah jenis komunikasi. Daripada matlamat komunikasi inilah membentuk jenis-jenis komunikasi ni tadi. Dan jenis komunikasi ni tadi akan membentuk kepelbagaian kaedah interaksi untuk mencapai matlamat dalam komunikasi. Balik-balik. Sebenarnya kenapa matlamat kita berkomunikasi tu tadi? Menggunakan jenis-jenis komunikasi ni, dan jenis-jenis komunikasi lah tadi akan mencapaikan matlamat komunikasi. Itu menunjukkan kecantikan Islam, kebenaran Islam, kebaikan budaya, menghalang orang daripada melakukan kemungkaran, mengajak orang kepada kebaikan, mendidik orang. Itu dah sampai kepada matlamat itu menggunakan jenis-jenis komunikasi yang kita dah cakap tadi. Okey, kita tengok kepada yang slide terakhir. Okey, ni nanti Ustazah akan bagi dekat ruangan di Teams untuk jawab. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.